kebanyakannya pergi ke Mekah, pergi mengaji ilmu. Dan mereka bukan saja mengaji ilmu, mereka juga belajar ilmu tasawuf. Banyak gitu. Agak berbeza dengan zaman sekarang ni lah. Agak berbeza. Trend hari ni tak macam dulu dah. Kalau dulu Mekah Madinah tu tempat berkumpulnya alim ulama. Berkumpulnya bukan saja alim ulama, bahkan berkumpulnya aulia. Hari ni guru-guru, terutamanya guru tasawuf ni, dia bukan tak ada, masih ada lagi di sana, di Mekah, di Madinah tu, tapi secara senyap-senyap, nusuk betul kan. Sebab tekanan daripada penguasa yang ternyata menerapkan faham Wahabiyah. Dan sekiranya bagi orang yang permulaan, ini masih lagi berkait dengan orang yang permulaan, yang dinamakan sebagai mubtadi. Orang yang permulaan menjalani akan tarekat al-khalwatiyah as-sammaniyah. Bagi orang yang belajar tarekat ni lah, sebenarnya nama-nama tarekat ni nama je. Dari segi persamaan sangat banyak. Sama juga mazhab, banyak nama mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali. Nama nampak pelik-pelik, nama lain-lain nama tu. Tapi kenyataan sebenarnya sebahagian besar, hampir keseluruhan amalan tu sama. Adalah masalah-masalah cabang yang tertentu yang menjadi khilaf di antara mereka tu. Maksudnya kalau orang belajar mazhab Syafi'i, sembahyang zuhur 4 rakaat, mazhab lain pun gitulah, 4 rakaat lah. Kalau orang-orang dalam mazhab Syafi'i ini keluar zakat fitrah, mazhab lain pun keluar zakat fitrah juga. Cuma tentang beberapa persyaratan dalam memahami persoalan itu mungkin ada khilaf-khilaf sikit. Sama juga dengan tarekat ni, nama tarekat macam-macam, samaniyah lah, khalwatiyah lah nama. Tapi hakikat sebenarnya tak jauh beza dengan tarekat-tarekat yang lain. Tarekat al-khalwatiyah as-sammaniyah, bahawa ia mengaji akan kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah ini. Bagi orang yang mengamalkan tarekat ni, belajar dengan guru tarekat ni patut sangatlah, kata Syekh Abdul Samad, dia belajar kitab, dia baca, dia mengaji, yakni dia belajar kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Karim As-Samman. Kerana telah terhimpun di dalam kitab itu tu segala syarat tarekat, yakni persyaratan berkaitan dengan tarekat itu tu dijelaskan dalam kitab tersebut. Dan rukun tarekat, demikian juga rukun-rukunnya. Dan kaifiat tarekat itu, begitu juga cara mengamalkan tarekat itu dijelaskan semuanya dalam kitab tersebut. Orang tua kita dulu banyak amal tarekat ni. Amal tarekat ni, samaniyah ni, ataupun tarekat syatariyah. Kita ingat arwah toki saya dulu, Haji Dallah tu, dia amal tarekat ni, terutama syatariyah lah. Dia ambil daripada guru. Siapa dia guru dia tu? Antaranya dia belajar Tok Syekh Syafi'i Losong tu. Tok Syafi'i. Itu ulama Terengganu kita ni suhu dulu. Boleh katakan ulama-ulama Terengganu kita ni dulu, hak yang alim ulama bermula daripada zaman Tok Pulamani, bahkan sebelum tu lagi, mereka ni ilmu tasawuf itu macam nasi bagi mereka, makanan setiap mereka tu. Learning je, kedianing je. Ulama kita dah benar ilmu ni, meninggalkannya, bahkan memandangnya dengan pandangan serong. Ada yang melabelkannya sebagai ajaran-ajaran sesat pun ada, bercanggah dengan syarak pun ada, macam-macam lah. Tapi kalau kita kaji secara ulama Terengganu, Tok Syekh Duyung ke, Syekh Abdul Qadir Bukit Bayah ke, Tok Kupaluh ke, semua mereka ni mengamalkan tarekat-tarekat tasawuf di era tu. Ulama-ulama Nusantara pun gitu juga. Learning yang lain.
Jadi saya beritahu tu sebenarnya mengamalkan tarekat ni bukan kewajipan. Cuma nak kabarnya kita hari ni sudahlah kita tidak mengamalkannya, kita menyesatkannya pula. Padahal itulah yang diamalkan oleh alim-alim ulama kita sejak dari dulu. Sangat ia manfaat bagi orang yang menjalani tarekat al-khalwatiyah as-sammaniyah. Jadi bagi orang yang mengamalkan tarekat sammaniyah ni sangat bermanfaat kalau dia belajar kitab itu, iaitu kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah. Dan lagi tersebut di dalamnya itu silsilah tarekat al-khalwatiyah itu. Demikian juga dalam kitab tersebut tu ada silsilah. Silsilah ni susu galu guru-guru yang bersambung-sambung. Guru-guru tu sampailah ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan silsilah gitu. Silsilah ni titisan perguruan tu. Daripada seorang guru, dia belajar dengan guru, dia belajar guru ni, sambung pengajian perguruan tu sampai kepada Nabi. Jadi setiap tarekat dia kena ada silsilah ni. Mana-mana tarekat yang tak ada silsilah jangan pakai. Kalau ada orang mengajar tarekat, mengajar ilmu yang dinamakan tarekat atau semacam tarekat tapi tidak ada silsilah yang meyakinkan, itu jangan pakai. Kerana syarat ilmu ni nak mengaji ilmu, nak ambil tarekat ni bagi orang yang berminat lah. Syarat dia kena ada silsilah. Guru dia ni ambil belajar dengan siapa dia, belajar dengan siapa dia, guru ni pula belajar dengan siapa dia. Dia tak putus-putus walaupun satu. Macam hadis lah. Ini syarat bagi orang yang nak belajar ilmu tarekat. Dia kena ada sanad, dia kena ada silsilah. Dan lagi tersebut di dalamnya itu silsilah tarekat al-khalwatiyah. Jadi ada disebut dalam kitab itu juga silsilah tarekat khalwatiyah ni. Dan adalah telah hamba yakni Syekh Abdul Samad ni ambil kitab An-Nafahat ini daripada tangan Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman. Kata Syekh Abdul Samad Palembang ni, aku ambil kitab tu secara direct, secara langsung, secara terus, bukan perantaraan sesiapa, terus kepada pengarang asal dia tu, penulis asal dia tu, iaitu Syekh Abdul Karim As-Samman. Jadi Syekh Abdul Samad ni dia ambil secara bertalaki. Bukan jenis beli kedai kitab, bukan. Maksudnya dia mengaji daripada tuang punya, penulis asal dia tu. Kemudian maka menyuruh akan hamba membaca akan kitab ini kepada al-arif billah, al-alim, al-allama, al-jami'u baina ilmi zahidi wal batini Sayyidi Syekh Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz Al-Maghribi. Jadi Syekh Abdul Samad ni dia ambil kitab secara direct daripada Syekh Abdul Karim As-Samman, guru asal dia tu. Tapi guru dia ni suruh Syekh Abdul Samad ni belajar kitab ni kepada orang lain yang mana orang itu adalah murid Syekh Abdul Karim. Siapa dia murid dia tu? Ni nama dia, panjang nama dia tu, iaitu Syekh Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz Al-Maghribi. Orang Arab daripada Morocco, daripada Maghribi. Salah seorang murid Syekh Abdul Karim As-Samman. Jadi Syekh Abdul Samad ni disuruh oleh guru dia tu Syekh Abdul Karim supaya baca kitab ni di bawah dengan didikan ataupun supaya baca kitab ni dengan syekh ni. Tok Syekh yang mana Syekh Maghribi ni adalah murid kepada Syekh Abdul Karim As-Samman. Tilmiz yakni murid Syekh kita Syekh Muhammad As-Samman. Jadi Syekh Abdul Rahman Al-Maghribi ni murid kepada Syekh Abdul Karim As-Samman. Jadi Syekh Abdul Samad ni Palembang ni
disuruh nadah kita ni kepada Syekh Abdul Rahman. Falillahil hamdu nafa'ana Allahu bihima amin. Baik. Dan setengah daripada kelebihan kitab An-Nafahat itu bahawasanya hamba dengar daripada Al-Arif Billah Al-Muhaqqiq Sayyidi Syekh Siddiq Al-Madani tilmiz Sayyidi Muhammad As-Saman itu mendengar daripada Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Abdul Khaliq Al-Mirjaji akan apa perkataan apa tu? Sayyidi ya? Akan Sayyidi ke Biadi? Tulis Biadi dah. Tengok dulu. Baik. Baca perkataan tu kita tinggal dulu. Tilmiz yang murid Sayyidi Muhammad As-Saman. Nanti tengok dulu. Perkataan tu saya keliru. Baik. Jadi Syekh Abdul Khaliq Al-Mirjaji ini dia juga murid kepada Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman. Bahawasanya adalah ia membaca akan kitab An-Nafahat ini kepada waliullah yang kabir, yakni wali besar yang mempunyai keramat Mursyidul Wasil, yakni seorang mursyid yang telah sampai kepada hakikat makrifat Al-Wasil, Sayyidi Ahmad Al-Mukri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin. Baik. Tetap kala khatam daripada membaca kitab ini, jadi nama-nama yang disebutkan tadi tu guru yang dia baca kitab ni. Tetap kala khatam daripada membaca kitab ini, maka menghimpunkan ia akan beberapa orang banyak. Dia mengumpulkan orang ramai daripada ulama. Dia mengumpulkan sejumlah alim ulama dan lainnya, dan lain-lain daripada mereka itulah, lain daripada ulama, maksudnya orang ramai lah, yang di dalam negeri Zabid itu. Dalam negeri Zabid itu, negeri Zabid, Zabid ni selatan Yaman sekarang. Saya pernah sampai tempat ni lah. Tempat ni panas sikit, panas berdoa lalu. Kita pergi pun terasa bahang hangat dia tu, panas. Tapi ternyata satu ketika dulu itulah tempat berkumpulnya alim ulama Zabid ni. Ini kawan kisah nama Zabid di selatan Yaman, Bandar Lampung. Saya pernah pergi ziarah tempat tu dan di situ jugalah kita menemui makam Uwais Al-Qarni. Dikatakan sebab kisah tentang Uwais Al-Qarni ni ada percanggahan pendapat di kalangan para pengkaji sejarah. Dia mati kat mana itu hilang macam-macam. Tapi dikatakan bahawa berkesudahan jenazah dia itu dibawa balik ke Zabid lah dan ditanam di situ. Dan kita pergi ziarah tempat tu kota lama. Tapi di situ juga kita jumpa beberapa makam ulama-ulama besar, termasuk Fairuz Abadi, tu ulama besar yang ada makam di situ. Dan antara tempat yang kita jumpa situ tu iaitu Masjid Abu Musa Al-Asy'ari. Sebab Abu Musa Al-Asy'ari ni orang yang dihantar oleh Nabi ke tempat tu untuk berdakwah. Jadi antara orang yang awal yang dihantar oleh Nabi ke tempat tu untuk mengajar agama. Dan kita jumpa masjid dia tu, antara kesan peninggalannya itu tempat mimbar. Dia ada macam mimbar tinggi sikit tu, tempat orang mengajar ataupun tempat duduk tinggi sikit tu. Kayu dia tu, kayu tempat tok lengang ni
lekau nak kabur digunakan sudah sekian lama. Bayangkan kayu kerah tu lekau. Beberapa tempat tu lekau. Kerana terlalu lama diguna pakai lah. Masih diguna pakai lagi. Masjid lama kita jumpa situ. Baik, di dalam negeri Zabid itu. Dan adalah memperbuat ia di dalam khatamnya, yakni ketika khatam membaca kitab tu, setelah khatam baca kitab ni, mengajar semua-semua ni, lepas tu khatam ni penutup lah, kira perabi baca, nak khatam, nak penutup pembacaan kitab tu dia mengumpulkan alim ulama dan juga orang ramai di negeri Zabid ni, tempat itulah. Dan adalah memperbuat ia di dalam khatamnya itu perhimpunan yang amat besar. Dia telah mengumpulkan sejumlah orang ramai dan membuat suatu pertemuan yang sangat besar untuk tujuan khatam kitab tu. Kitab Nafahat Al-Ilahiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Karim, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammam tu. Perhimpunan yang amat besar. Baik. Maka tak kala ia melihat ia akan Sayyidi Al-Mukri itu, bila dia nampak alim ulama ni, tokoh yang nama Sayyidi Al-Mukri ni, padahal ia karam di dalam hal yang amat besar, dalam keadaan dia, kalau ahli tasawuf juga dia panggil dia tengah fana ni, dia tengah asyik, hati dia tu ingat kepada Allah Ta'ala sehingga dia lupa pihak lain. Itu orang panggil karam dalam istilah tasawuf. Jadi jangan salah fahamlah istilah karam. Karam dengan erti asyik. Orang yang kuat ingatan dia terhadap Allah, ada kalanya mereka ni mengalami satu keadaan yang disebut asyik sehingga dia lupa pihak lain. Macam seseorang yang terlalu minat terhadap sesuatu perkara lah, minat doa lalu. Siapa dok ingat makan minum. Itu dia. Jadi sekarang ini dalam tasawuf pun dia ada fenomena gini ni. Dia ada keadaan yang disebut sebagai karam. Karam ni iaitu orang yang galik, asyik doa lalu, zikir dia, ingat kepada Ta'ala sehingga kadang-kadang dia terlupa apa yang berlaku. Kadang dia lupa makan minum dia. Itu dia. Dia dah ingat apa sekitaran. Itu masuk karam. Jadi ketika dia melihat akan Sayyidil Mukri itu, padahal dalam keadaan Syekh ni tengah berada dalam keadaan seperti itu tu, dalam hal yang amat besar, yakni karam hatinya itu dalam suatu perasaan yang sangat hebatlah. Dan ghaib ia di dalam syuhudnya. Ini juga istilah tasawuf, tapi saya nak mudahkan faham, iaitu hati dia tu duk ingat kepada kebesaran Allah sehingga melupakan dia kepada ingatan orang lain. Itu masuk ghaib. Dalam syuhud tu dengan hati dia itu mengingati rahsia-rahsia ketuhanan Allah dan asyik dengan pandangan tu, ingatan tu sehingga dia lupa habis dah ingatan kepada yang lain. Itu dia istilah ni secara mudahnya. Baik. Dan senantiasa ia di dalam yang demikian itu. Bahkan keadaan yang dialami ini berterusan. Dia gali asyik dengan ingatan kepada Allah Ta'ala ni sehingga terlupa habis persekitaran kiri kanan dia tu. Sentiasa ia di dalam yang demikian itu hingga selesai khatam itu, sehingga habis majlis khatam kitab tu. Maksudnya Syekh Mukri ni berada dalam keadaan fana ni, asyik dia ingat kepada Allah Ta'ala ni sehingga lupa habis persekitaran dia tu, berlarutan keadaan tu sehingga habis majlis khatam baca kitab tu. Baik, sehingga selesai khatam itu, kemudian daripada itu, selepas tu sampai selesai majlis khatam tu, baik, maka ia berkata, dia pun kata, adalah bagi musannif kitab ini, yang ni pengarang kitab ni kitab apa? Kitab tadi tu, kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Kitab tu. Baik, dia kata apa?
adalah bagi musannif kita ini, yakni pengarang kitab tersebut tadi tu, yang mana majlis khatam dilakukan untuk khatam kitab tu. Bagi musannif kita ini martabat yang besar, yakni dari segi kedudukan kewalian dia tu, kedudukan kerohanian dia tu sangat tinggi. Yakni orang yang tulis kitab ni kata orang berkenal ni, martabat kerohanian dia tu sangat tinggi. Kata dia. Baik, adakah kamu lihat akan sesuatu seperti yang aku lihat di dalam ketika itu? Dia tanya, adakah kamu semua dapat lihat apa yang aku lihat ketika aku tengah asyik tadi tu? Ni kata Syekh Al-Mukri ni. Maksudnya pada waktu dia mengalami keadaan asyik hati dengan Allah Ta'ala tu, dia telah melihat banyak perkara yang orang lain mungkin tak boleh lihat. Tapi dia tanya sini, mu nampak tak, mu tengok tak apa yang aku lihat pada waktu majlis khatam tu berlaku, yang mana pada waktu tu aku berada dalam keadaan asyik diriku dengan Allah Ta'ala. Dia tanya orang. Baik, maka berkata orang yang hadir di dalam perhimpunan khatam itu, orang ramai hak dia tanya ni, jawablah atas pertanyaan dia tu. Baik, apa dia kata? Tiada kami lihat akan sesuatu. Aku dah nampak benda. Dah nampak benda. Aku dah nampak benda. Tapi Syekh ni, Syekh Al-Mukri tadi tu, pada waktu majlis khatam tu berlangsung, dia mengalami suatu keadaan yang asyik sehingga lupa biar orang lain. Pada waktu tu dia nampak macam-macam pada pandangan mata hati dia tu. Jadi orang ramai sekitar dia tu dah nampak benda. Maka ia berkata Syekh Mukri itu, Sayyidil Mukri, telah aku lihat di dalam perhimpunan khatam itu akan segala roh anbiya. Pada waktu tu aku melihat roh para nabi. Inilah isu yang dibisingkan hari ini. Benda ni orang panggil yaqazah hari ini. Maka yaqazah ini sesuatu yang diterima oleh ulama-ulama tasawuf. Sekarang ni kita baca cerita dulu sebelum saya mengulas isu tu. Jadi kata Syekh Mukri ni, pada waktu tu aku nampak roh para nabi. Bukan tidur, tapi tengah asyik aku nampak. Dan orang lain nampak? Tak nampak. Orang berkenaan je nampak. Orang berkenaan. Sebagaimana orang mimpi lah, dia tidur, dia jumpa macam-macam. Mungkin dia jumpa Nabi dalam tidur. Dah kita duduk tidur tepi dia ni, kita nampak? Tak nampak. Sebab itu adalah pengalaman dia. Sama juga orang yaqazah ni. Orang yaqazah ni, dia macam mimpi. Cuma tinggal lagi, apa yang berlaku pada dia tu bukan mimpi. Dan ini termasuk dalam bab karamah. Karamatul awliya. Keramat para wali. Tapi inilah yang dibantah keras oleh kelompok-kelompok Wahabi dan disesatkan ahli tasawuf kerana benda ni. Tapi ulama-ulama tasawuf, mereka ini menerima perkara, hampir keseluruhan mereka ni terima perkara ni, yaqazah ni. Yaqazah ni iaitu orang kita sekarang ni dapat berjumpa dengan ruh, bukan jasad sokor tu tak, ruh para nabi. Tapi benda tu berlaku dalam keadaan kita ni tak tidur. Itu orang panggil yaqazah. Bila benda ni berlaku dalam keadaan tidak tidur, itu maksudnya itu adalah kasyaf. Allah Ta'ala buka mata hati dia tu sehingga dapat bertemu dengan ruh para nabi dan rasul dalam keadaan dia tak tidur. Dia sedar. Tapi orang kiri kanan dia tu tak nampak. Jangan. Jadi orang kita hari ni dia salah faham. Yaqazah ni dia ingat ke Nabi tu mari cokor, nampak belakang orang lain yang ada ni. Bukan biasa yang gitu. Yaqazah ni orang berkenaan saja, dikasyafkan Allah hati dia tu sehingga dia dapat bertemu dengan ruh para Nabi dan Rasul dalam keadaan dia tak tidur, dia sedar. Tapi orang yang ada sekeliling dia tu tak nampak benda. Sebab apa? Kerana itu kasyaf dia, kasyaf ruh dia tu. Jadi kena faham molek lah perkara ni. Hari ni ada
kelompok-kelompok Wahabiyah ni dia tak mau terima sudahlah. Tapi masalah kelompok-kelompok ni apa benda tidak terima dia sesak tu. Tidak terima satu hal, dia bid'ahkan, dia sesatkan. Tak mau terima itu cerita lain. Tapi nak kabarnya ulama-ulama termasuklah Imam Ghazali menerima benda ni. Menerima. Imam Ghazali sendiri dalam kitab Al-Munqiz min ad-Dalal dia kata apa? Dia kata hatta innahum fi yaqazatihim, sehingga para aulia ni ketika mereka ni asyik hati mereka ni ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga bulat ingatan mereka ni dan melupakan mereka kepada tahadat yang lain, sampai satu tahap mereka kata Ghazali, hatta innahum fi yaqazatihim yarawnal malaikata wa arwahal anbiya, sehingga mereka ni dapat melihat para malaikat dan juga roh para nabi. Jadi dapat melihat para malaikat, roh para nabi secara kasyaf ini perkara yang tidak ditolak. Dia termasuk perkara yang disebut sebagai termasuk sejumlah keramat, karamatul aulia, kekeramatan para wali. Tapi pengalaman ini tidaklah orang lain dapat, sebab dia merupakan satu pemberian kepada orang yang dikurniakan benda tu. Sebab keramat bukan semua orang boleh. Allah Ta'ala beri kepada orang tertentu. Tapi nak kabarnya perkara-perkara seperti ini ni berlaku kepada para anbiya. Jadi bila baca kitab ni kitab Sayyidul Salikin ini di khabar sini ni, apabila dia kata dia telah melihat roh para nabi, kita fahamlah keadaan dia tu. Itu bahasa mudah kalau kita nak pakai. Kalau istilah mudahnya panggil yaqazah. Kalau orang keliru dengan yaqazah, guna istilah kasyaf lah. Allah telah kasyafkan dia sehingga nampak, jumpa. Dia nampak dengan roh dia, bukan dengan mata kasar. Kalau nampak dengan mata kasar, orang kiri kanan dia pun akan nampak juga. Sekarang orang kiri kanan tak nampak, dia seorang je nampak. Itu orang panggil kasyaf ataupun yaqazah. Cuma dia semacam mimpi lah, semacam mimpi. Cuma tinggal lagi benda ni berlaku kepada orang ni bukan dalam keadaan dia tidur. Kalau berlaku dalam keadaan tidur, panggil mimpi lah. Tapi benda ni Allah Ta'ala kurnia ke dia dalam keadaan dia tak tidur. Tapi pengalaman tu macam pengalaman mimpi. Gitu nak biar faham. Akan segala roh anbiya, yakni roh para nabi, dan roh aulia, demikian juga roh para wali. Padahal hadir segala roh mereka itu di dalam perhimpunan khatam. Jadi roh-roh mereka ni hadir dalam majlis tu. Tapi orang lain mana nampak? Tak nampak lah. Yang nampak tu hanya orang yang dibukakan, dikasyafkan mata hatinya saja. Dia nampak lah. Tapi orang lain tak nampak benda lah, nampak orang lah. Nampak je. Itu keadaannya. Bukan bererti Nabi-Nabi dulu mari semula duduk dalam majlis, orang lain pun nampak juga, ada Nabi Adam, Nabi Muhammad. Bukan macam itu. Hanya di alam ruh. Pengalamannya berlaku di martabat ruh. Dan orang yang dibukakan mata hati mereka ni dapat menyelami alam ruh, dapat tengoklah benda ni. Orang yang tak dapatlah melihat. Itu maksudnya. Padahal hadir segala roh mereka itu, yakni pada alam arwah lah, dalam perhimpunan khatam secara rohani, secara ruhnya, bukan secara jasad yang berbadan ni, bukan. Di dalam perhimpunan khatam kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah ini. Jadi Tok Syekh Abdul Samad ni nak menceritakan satu cerita, nak beritahu kelebihan kitab tu. Kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah. Walillahil hamdu. Habis itu cerita. Baik, dan lagi seperti kitab yang bernama Unwanul Jalwati fi Sya'nil Khulwah, karangan Syekh kita Sayyidi Muhammad Az-Zaman itu. Demikian juga kitab lain yang dikarang oleh Syekh Muhammad Az-Zaman ini, yang nama kitabnya Unwan Al-Jalwah fi Sya'nil Khulwah.
Dan segianya pula orang yang permulaan menjalani akan tarekat Al-Khalwatiyah As-Samaniyah itu, bahawa membaca ia akan kitab ini. Jadi demikian juga kata Syekh Abdul Samad, orang yang mengamalkan tarekat, mempelajari tarekat Samaniyah ni patut jugalah dia baca kitab yang disebutkan tadi itu, iaitu Unwanul Jalwah fi Sya'nil Khulwah. Baik. Dan lagi seperti risalah yang bernama Ighasatul Lahfan, karangan Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman itu. Demikian juga kitab lain yang dikarang oleh Syekh Muhammad As-Samman yang nama kitabnya Ighasah Al-Lahfan. Dan seperti risalahnya yang bernama Kashfu Asrar Fima Yata'allaku Bihi Ismul Qahhar. Ini kitab lain lagi. Dan seperti risalahnya yang bernama Al-Futuhat Al-Ilahiyatu Fi Tawajjuhati Ar-Ruhiyyati Lil Hadrah Al-Muhammadiyah. Ini kitab lain lagi. Dan seperti risalahnya yang bernama An-Nasihah Al-Alawiyah Lissada Al-Ahdaliyah dan barang sebagainya. Banyak rupanya Syekh Muhammad Abdul Karim bin Abdul Karim As-Samani menulis banyak kitab-kitab tasawuf. Tapi kitab-kitab ni tak ada dalam sipanan kita. Sebahagian besar kitab-kitab yang disebutkan ini orang kita pun tak ada milik dah. Saya sendiri tak ada dalam sipanan. Kita tahu nama kitab-kitab ni, tapi sebahagiannya tak ada dalam milik kita, tak ada dalam sipanan. Sebab apa orang kita hari ni banyak tinggal dah ilmu-ilmu ni sehingga saka kitab-kitab tu tak tahu faham mana. Baik, dan demikian lagi seperti kitab yang bernama As-Samaniyah Fi Suluki Al-Wahdaniyah, karangan bagi Al-Arif Billah Al-Fadil Al-Kamili Sayyidi Syekh Siddiq Al-Madani, tilmiz Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman. Ini ada kitab lain yang dikarang oleh anak murid kepada Syekh Muhammad As-Samman. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman ni, dia ada sejumlah murid-murid yang merupakan ulama-ulama. Dia itu satu hal dah. Tapi murid-murid dia ni merupakan alim ulama juga yang juga mengarang kitab-kitab yang banyak. Dan seperti kitabnya yang bernama Al-Fathatu As-Sammaniyatu Fi Tariqil Qadiriyah, nama kitab lah, dan barang sebagainya. Dan demikian lagi kitab yang bernama Tanbihul Haq Fi Haizil Farqi Wa Fathil Ma'ali Muta'ali Fi Waqti Aghfali, yaitu syarah bagi Nuzum Sayyidi Abdullah Al-Haddad, yaitu Ilzam Baba Rabbika ila akhirah. Sini tak ada tu. Ilzam Baba Rabbika ila akhirah ni. Ila akhirah tu ya. Maknanya muafakat lah. Dan kitab cetakan saya ni tak ada tu tak ada. Ila akhirah. Baik, kitab ni nama kitab karangan Maulana Al-Arif Billahi Sayyid Abdullah Al-Marghani dan barang sebagainya. Banyak. Jadi pasal ni disebut nama-nama kitab aja. Jadi kita pun dah tahu dah.
Kita ni duduk di mana? Baik, dan demikian lagi kitab yang bernama Umdatul Muhtajin fi Suluki Maslakil Mufridin, karangan bagi Syekh Al-Arif Billah Maulana Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Ini karangan ulama Nusantara, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Fansuri ni nisbah kepada Fansur, iaitu satu wilayah di Sumatera hari ni. Jadi orang Nusantara ni pun banyak juga jadi alim ulama besar. Ini termasuk Abdul Rauf Al-Fansuri ni. Hari ni apa Abdul Rauf Singkil. Jadi kita dalam kitab nama dia Abdul Rauf Al-Fansuri, tapi setengah catatan tu menulis dengan nama Syekh Abdul Rauf Singkil. Itu merujuk kepada satu tempat di Sumatera dan barang sebagainya. Dan demikian lagi seperti kitab yang bernama Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin, yang diterjemahkan akan dia daripada kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdul Samad itu sebenarnya terjemahan kitab Imam Ghazali, nama dia Bidayatul Hidayah. Dan segianya bagi murid yang mubtadi, yang berkehendak menjalani tarik orang yang muqarrabin. Orang mubtadi ni permulaan lah, yang nak mengikuti jalan muqarrabin itu, bahawa ia membaca akan kitab ini. Dia baca kitab-kitab yang disebutkan ini, kerana kitab ini telah berhimpunan di dalamnya itu ilmu usuluddin yang fardu ain dan fiqh yang fardu ain dan ilmu tasawuf yang fardu ain. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin, dalam tu ada ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf taraf fardu ain. Banyak dalam tu. Tapi kitab-kitab lain pun seperti Minhajul Abidin pun ada juga kandungan-kandungan untuk fardu ainnya, tapi kitab tu sendiri campur dengan benda lain lagi sehingga dia sesuai untuk golongan yang lebih tinggi lagi lah. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu isya, kita berhenti setakat ini dulu dan insyaAllah bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.